Okey, ini adalah soalan nombor 1 untuk SPM 2019. Rajah 1 menunjukkan struktur dalam satu daripada sistem dalam badan manusia. Okey, jadi kalau tengok apakah sistem ini? Okey, apakah sistem ini? Okey, apakah sistem ini? Jadi kalau tengok ini adalah struktur pada Vilas. Itu adalah struktur Vilas. Okey. Jadi Vilas ni dia terlibat dalam untuk mengangkut bahan nutrien. Jadi apakah sistem itu? Jadi jawapannya adalah A, iaitu sistem pencernaan. Okey, soalan nombor 2 menunjukkan paramizom yang hidup di air tawar. Apakah yang akan berlaku pada paramizom jika struktur Y tidak berfungsi? Jadi struktur Y ni adalah struktur vakuum mengecut. Okey, jika vakuum mengecut tidak berfungsi, okey, duduk dalam air tawar. Jadi bila air tawar adalah hypotonik terhadap paramizom. Jadi air akan meresap masuk ke dalam paramizom. Sepatutnya bila ada vakuum mengecut ni lah yang akan menyerap air yang berlebihan. Jadi bila air berlebihan tu tidak dapat diserap, paramizom ni akan mengembang dan akhirnya akan pecah, meletus. Nombor 3, rajah 3 menunjukkan satu palang bagi kepadatan organet X dalam dua jenis sel. Okey, ni adalah sel hati, ini adalah sel otot perdemangan. Jadi kalau tengok pada sel hati ni banyak organet X lah. Jadi kita tahu hati ni terlibat dalam untuk menyah toksikkan kan. Untuk menyah toksikkan. Jadi jadi soalan yang nombor 3 ni jawapannya adalah B, to transport synthesis enzyme. Okey, soalan nombor 4 menunjukkan pergerakan bahan merentas membran plasma. Okey, dia ada bagi petanda menunjukkan ATP kat sini. Okey, itu yang pertama. Dan yang kedua, asalnya daripada 3 bahan ni yang di luar sel, yang belah dalam ni ada 5. Jadi kepatan rendah ke tinggi. Di akhirnya yang rendah ni makin sikit, yang ni makin banyak. Ini jelas menunjukkan adalah active transport lah. 2 ni. Jadi yang manakah menunjukkan pergerakan? Yang pertama, pergerakan bahan menuruni keseluruhan kepekatan dengan bantuan protein liang. Okey, salah lah. Sebab protein yang kat sini adalah protein pembawa. Pergerakan bahan menentang kecerunan kepekatan dengan bantuan protein liang pun salah. Sebab sepatutnya protein pembawa. Pergerakan bahan dari kawasan kepekatan rendah ke kawasan kepekatan tinggi dengan bantuan protein pembawa. Okey, kita tengok yang bawah. Dari kawasan kepekatan tinggi, ini memang salah. Jadi jawapannya adalah C. Okey, nombor 5, rajah menunjukkan pakaian yang disidai di ampaian. Okey, kain sutera, kena tahu bahawa kain sutera ni diperbuat daripada protein. Jadi protein dia sangat sensitif kepada suhu. Jadi bila suhu 45 ni dah melebihi suhu maksimum lah. Jadi kita jangkakan bahawa kain sutera ni dia akan terenyah asli. Struktur dia tu akan musnah. Jadi bila struktur proteinnya musnah, maka dia akan berkedut. Dan kedut dia tak akan hilang lah. Okey, soalan nombor 6 menunjukkan sejenis sel darah merah. Okey, sel darah merah adalah sejenis protein juga. Jadi sel darah merah jelaslah struktur protein yang mana. Ini adalah struktur primer. Okey, ini adalah struktur primer. Yang ni adalah sekunder. Kita panggil beta berlisu.
Okey, yang ni adalah tertier. Tertier ni biasanya seperti enzim, hormon, antibody. Okey, kalau yang beta belisu ni biasanya sutera. Okey, jadi ini adalah quaterner. Jadi quaterner tu memang adalah hemoglobin. Jadi hemoglobin jawapan yang betulnya adalah daun. Nombor 7. Raja menunjukkan satu eksperimen mengkaji tindak balas enzim pada suhu 37. Okey, diberikan lipase. Jadi lipase ni dia mencernakan lipid. Jadi dalam susu ada juga lemak. Jadi selepas 15 minit produk dia adalah asid lemak sebab dan pH dia akan menurun ke meningkat. Okey. Menurun ke meningkat. Okey, jadi jawapan ni mungkin atas C atau D, asid lemak. Saya rasa jawapannya adalah C sebab lipase ni dia sangat aktif waktu adanya ni kan. Okey, jawapannya adalah D sebab sebenarnya susu ni dia bersifat asid, lebih berasid lah. Jadi bila susu ini dicernakan, jadi susu tu makin lama makin tak ada lah sebab telah dicernakan. Jadi pH dia akan meningkat. Nombor 8 menunjukkan satu proses berlaku dalam sistem pencernaan. Okey, ini adalah kita panggil sebagai trigliserida. Okey, trigliserida ni akan menghasilkan satu gliserol dan ni 3 asid lemak. Okey, 3 asid lemak. Jadi apakah Y? Okey, apakah Y? Y adalah asid lemak. Okey, Raja 9 menunjukkan fasa R. Okey, kalau tengok kat sini dia dah ada pindah silang kat sini dan dah membentuk. Dia dah peringkat telofasa 1 ni. Okey. Okey, sebab dia dah tak berpasangan. Sebab sepatutnya homologous kromosom ni berpasangan. Besar dengan besar, kecil dengan kecil. So, dia dah berpisah dan dia dah peringkat telofasa 1. Okey, nombor 10. Rajah menunjukkan pembahagian sel yang berikut yang manakah padanan yang betul dengan fasanya. Okey, kalau tengok kat sini, ini dah selesai sebenarnya. Okey, dah selesai dah sebab semuanya dah jadi single macam ni. Dia dah tak bentuk rama-rama lagi. Jadi salah lah profasa 2. Profasa 2 sepatutnya dia baru nak bermula. Okey, kalau tengok kat sini profasa 1, okey betul lah sebab berlaku proses pindah silang ni. Okey, boleh jadi betul. Okey, metafasa 1 sepatutnya kromosom ni tersusun pada satu peristiwa kan. Macam tu tersusun. Jadi salah lah ni. Okey, ni telofasa 1 salah juga. Sepatutnya telofasa 1 yang tadi ni. Ni telofasa dia macam ni. Jadi jawapan yang betul adalah ini B. Okey, nombor 11. Penerangan kita sel oleh 2 orang murid biologi. Sintesis sel berlaku termasuklah penghasilan organel baru. Okey. Kadar metabolisme sel adalah tinggi. Okey, fasa yang diterangkan dia sintesis sel berlaku penghasilan, jadi jawapannya adalah G1. Okey, nombor 12. Satu teknik dalam pertanian, eksperimen di kultur dalam medium kultur yang steril, kalus terbentuk dan berkembang menjadi anak pokok. Teknik itu adalah senang dia, itu adalah perklonan atau dalam bahasanya dipanggil sebagai kultur tisu. Okey, nombor 13. Pencernaan yang tidak lengkap boleh berlaku dalam manusia sekiranya suhu badan meningkat 40.
Okey, sepatutnya 37. Kepekatan enzim pencernaan yang tinggi, sepatutnya dia punya pencernaan tu lebih lengkap lah. Sebab kepekatan enzim yang tinggi kan. Okey, salah dah yang tu. Hormon tiroksina meningkat. Okey, bila hormon tiroksina meningkat, kadar metabolisme tinggi. Jadi sepatutnya pencernaan berlaku lebih tinggi. Nilai pH sangat rendah dalam perut. Perut tu memang rendah pH 2. Jadi jawapannya adalah A lah. Nombor 13. Nombor 14, P, Q dan R. Ni adalah pokok langsui. Okey, ni adalah pokok langsui. Ni. Okey, ni adalah cendawan. Cendawan adalah saprophytism. Ni adalah periuk kera. Okey. Jadi ini photoautotrof sebab dia buat makanan dia sendiri. Ini lepas tu Q adalah saprophytism dan ni adalah holozoid. Jawapannya adalah daun. Nombor 15, hitungkan nilai tenaga. Okey, sepatutnya 4.2. 4.2 darab dengan jisim air. Okey, jisim air dia adalah 15. Okey. 4.2 darab dengan jisim air darab dengan perubahan suhu. Okey. Kenaikan suhu 55 bahagi dengan 0.7. Okey, jadi jawapan dia adalah sebab dia dalam bentuk kilojoule tau. Kalau dalam bentuk joule, jawapannya 4,950 joule. Bila dalam kilojoule, awak kena bahagi lagi 1,000 lah. Jadi jawapannya adalah B. Okey, nombor 16, persamaan kimia menunjukkan sebahagian tindak balas dalam fotosintesis. Air berpecah, ni fotolisis air ni. Air berpecah jadi hidrogen ion dan ion hidroksida, ion hidroksi. Okey, apa akan berlaku jika ion hidroksi kehilangan elektron? Okey, biasanya bila ion hidroksi kehilangan elektron, dia akan membentuk kumpulan hidroksida. Sebab dari mana terbentuknya ni? Sebab dia telah ion ni, ion hidroksi telah bergabung dengan elektron yang teruja. Telah bergabung dengan elektron yang teruja. Itu yang jadi ni. Jadi kumpulan hidroksi bila bergabung lagi, dia akan menghasilkan kumpulan hidroksi dan last sekali kumpulan hidroksi bergabung memberikan oksigen. Jadi jawapannya adalah 3 dan 4. Okey, ini adalah kaedah untuk mengatasi obesiti. Okey, diet untuk X semangatnya menurunkan berat, pengambilan karbohidrat yang rendah. Okey, yang Y ni mengurangkan panjang usus. Yang mana antara masalah kesihatan yang mana disebabkan oleh kaedah tersebut. Okey, jadi bila pengambilan karbohidrat yang rendah, bila kurang karbohidrat, dia boleh menyebabkan hypoglycemia lah. Yang ni bila usus pendek, jadi penyerapan nutrien rendah, jadi menyebabkan kekurangan nutrien. Okey, nombor 18, satu organel pada tumbuhan. Okey, kalau tengok kat sini, ini adalah granum. Okey, dalam granum ada klorofil. Okey, apakah kesan ni? Maksudnya klorofil ni menyerap cahaya. Jadi sepatutnya kepekatan CO2 akan meningkat. Lebih banyak molekul air dihasilkan. Tiada perubahan pada end product. Jadi sepatutnya kepekatan CO2 gas karbon dioksida meningkatlah sebab sebab sepatutnya granum ni dia pecahkan air. Bila air pecah, membentuk lebih banyak ion hidrogen, kan? Ion hidrogen akan membentuk hidrogen atom. Hidrogen atom yang akan bergabung dengan karbon dioksida. Jadi karbon dioksida di udara akan meningkatlah. Jadi jawapannya adalah A. Okey, nombor 19 menunjukkan sejenis organisma. Ini adalah paramecium. Okey, berlaku proses resapan.
Walaupun tak ada sistem respirasi, sebab apa? Ni yang mempunyai JLP per A yang besar, jumlah luas permukaan perisi padu yang besar. Okey, nombor 2 yang menunjukkan hutang oksigen. Hutang oksigen ni kita maksud hutang oksigen adalah apabila semua asid laktik telah dioksidakan. Dioksidakan tu maknanya terurai lah menjadi karbon dioksida dan air. Jadi jawapannya adalah bola. Masuk hutang oksigen. Nombor 21, sistem respirasi organisma akuatik. Okey, itu adalah struktur insang. Okey, ciri insang ada beberapa. Yang pertama, mestilah nipis atau ada jaringan kapilari darah. Lepas tu banyak filamen. Okey. Jadi berlapis-lapis dan tebal. Tebal ni salah lah. Okey. Kalau disebut tebal ni salah lah. Tak betul lah. Okey. Lengkung ni hanya sebagai struktur dia lah. Okey. Ni pun struktur insang. Jadi jawapan yang tepatnya adalah jaringan kapilari darah. Nombor 22 adalah struktur seekor penyu. Penyu pun bernafas. Jadi apakah ciri-ciri ni? Kalau tengok kat sini samalah. Dia bentuk alveolus dia mesti nipis, banyak, lepas tu ada jaringan dengan kapilari darah dan mesti lembab. Jadi kalau tengok sempit tu salah lah. Okey. Luas permukaan yang besar betul. Tukar arus tak betul. Tukar arus ni untuk ikan. Susunan yang berlapis-lapis kita tak mampu berlapis-lapis. Jadi luas permukaan yang besar lah untuk pertukaran gas. Okey, seorang penerjun udara berada ketinggian 3,248 dari asal berdia untuk terbang. Apakah yang dialami? Okey, bila berada di tempat tinggi, dia akan kekurangan oksigen. Jadi itulah sepatutnya peri-peri ni akan banyak dirangsang. Ni salah lah, bukan kurang dirangsang. Kurang karbon dioksida bergabung untuk membentuk ni. Okey. Sepatutnya kadar pernafasan akan meningkat. Jadi lebih banyak oksigen akan disedut sebab dia akan rasa sesak nafas. Okey, nombor 24, satu rantai makanan. Okey, daripada rumput. Berapa jumlah tenaga yang terima oleh katak. Kita mesti tahu daripada 9,850, kat sini 90% tenaga hilang. Okey. Jadi yang transfer hanya 10% saja. 10% daripada 9,850. Berapa? Okey. Jadi jawapannya adalah 985. Okey. Tu baru belalang dapat. So untuk katak 10% daripada belalang ni lah. Jadi 10% daripada 985 adalah 98.5 kilojoule. Yang ni salah. Apa yang nak? A. Soalan nombor 17 menunjukkan satu interaksi antara dua organisma. Okey, kalau kat sini dia apa dia mutualism, saprofitism, parasitism. Okey, jawapannya adalah commensalism sebab pokok ni tak dapat apa-apa. Tapi pokok yang menumpang ni dapatlah cahaya tu. Jadi